Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat kita bertemu semula dalam siri tazkirah bersama dengan Ustaz Kamaruzaman Al-Malizi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat lagi bermuzakarah tentang ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan menambahkan lagi ilmu kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada itu dapatlah kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini ramai orang yang telah mula sedar dan ingin berdakwah, yakni nak menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Mereka betul-betul setelah raghbah, yakni bersemangat yang berkobar-kobar, raghbah syadidah, semangat yang berkobar-kobar untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul Josh. Josh ini adalah bahasa Urdu. Diambil daripada bahasa Urdu yang maknanya mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Dalam bahasa Arab dipanggil raghbah syadidah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita bersemangat untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah SWT, kita mestilah ada ilmu yang cukup. Supaya apa yang kita cakap itu betul-betul menepati Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya kita tak ada ilmu, apa yang kita cakap sebenarnya banyak lari daripada Quran dan Sunnah. Misalnya, di dalam kita mentafsir Quran, di dalam kita mentafsir ayat-ayat Quran, banyak tafsiran kita itu salah, tidak tepat, kerana kita tidak mentafsir Quran dengan ilmu. Kita hanya mentafsir Quran dengan nafsu. Kita mentafsir Quran mengikut akal atau mengikut pendapat kita sendiri. Jadi apabila kita tidak ada ilmu tentang Al-Quran, maka kita mentafsir Quran itu hanya mengikut pendapat. Ini dipanggil tafsir birra'yi. Tafsir mengikut pendapat. Jadi kalau tafsir mengikut pendapat, tidak mengikut disiplin ilmu yang sebenar, tentulah tafsiran kita itu tidak betul, tidak tepat, atau mungkin tafsiran kita akan salah. Sebab itu kita hanya jumpa satu ayat Quran, kemudian kita tafsir sendiri dengan tidak mengetahui kaedah bahasa Arab, kerana kita tidak belajar kaedah bahasa Arab, tidak tahu asbabun nuzul, tidak tahu ilmu hadis dan sebagainya tentang ayat tersebut. Maka kita pun tafsir ayat hanya mengikut pendapat sendiri. Maka tentulah tafsiran kita itu tidak betul, salah atau tidak tepat. Sebab itulah kita dalam nak menafsir ayat Quran ini, kita hendaklah punya ilmu yang banyak, supaya kita dapat mentafsir ayat Quran
mengikut tafsiran yang sebenar. Oleh kerana kita tak ada ilmu atau mempunyai ilmu yang amat sedikit, maka kita naklah rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir yang muktabar. Bukan kita mentafsir Al-Quran hanya mengikut pendapat kita sendiri sahaja, atau mengikut terjemahan yang telah sedia ada. Kerana terjemahan Al-Quran yang adalah kitab-kitab Al-Quran dan terjemahan itu tidak tepat, kerana dia tidak mengikut kaedah bahasa Arab, hanya untuk memberi kefahaman kepada kita sahaja. Bagi orang-orang yang tidak mendalami ilmu bahasa Arab dan tidak tahu kaedah bahasa Arab, nahwu Arab, tentu sama sekali dia tidak boleh mentafsir Quran. Kerana dia hanya berpandukan terjemahan Quran yang ada dalam kitab Al-Quran terjemahan. Dan terjemahan itu bukanlah terjemahan yang tepat. Kerana itu, hendak mentafsir Al-Quran untuk menjadi seorang mufassir memerlukan ilmu yang banyak, supaya kita dapat mentafsir Quran dengan cara yang betul. Kalau kita bukan ahli dalam bidang ini, yang bidang tafsir, maka kita ikut saja tafsir Quran yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir yang muktabar. Kita baca saja kitab mereka dan ikut tafsiran yang mereka buat. Bukan kita jumpa satu ayat, kita tafsir mengikut akal kita sendiri. Begitu juga dengan hadis. Apabila kita nak membacakan sesuatu hadis Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda begini, maka kita naklah pastikan bahawa hadis yang kita baca itu mestilah sahih. Mesti hadis itu sahih. Kita boleh buka kitab-kitab hadis sahih. Hadis itu hadis riwayat siapa, muka surat berapa, hadis ke berapa dan sebagainya. Pastikan hadis yang dibaca itu mesti hadis itu sahih. Dan mesti baca matan dia yang di dalam bahasa Arab. Seperti mana tadi kita membaca tafsir Quran, mesti membaca ayat Quran yang dalam bahasa Arab, bukan hanya terjemahan saja. Kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Lepas kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, baru baca terjemahan dan tafsiran. Begitu juga hadis. Nabi SAW itu bersabda dalam bahasa Arab, maka hadis itu mesti baca matannya dalam bahasa Arab. Kemudian baru kita baca terjemahannya. Dan kita hendaklah baca hadis ni daripada siapa. Dan mesti kita baca siapa, diriwayatkan oleh siapa. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya. Barulah kita dapat merujuk. Adakah benar hadis ini sahih? Kita boleh rujuklah kitab-kitab hadis sahih. Kalau sekiranya hadis itu kita tidak pasti sama ada sahih atau tidak sahih, maka lebih baik kita jangan baca. Takut-takut kita baca hadis yang maudhu', yakni hadis palsu. Jadi kita menyebarkan hadis palsu. Nanti kita menjadi penyebar hadis palsu. Yang mana akibat daripada itu, kita akan dicampak Allah SWT pada neraka. Kerana jadi penyebar hadis palsu. Kerana itulah kita kena pastikan bahawa hadis itu sahih, barulah kita baca hadis itu. Dan baca matannya dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Kemudian baru baca terjemahan. Nak menterjemah hadis itu, kita hendaklah tahu bahasa Arab, baru boleh terjemah dengan betul. Bukan ikut terjemahan yang orang dah buat. Kerana terjemahan itu tidak tepat, tidak betul mengikut kaedah bahasa Arabnya. Kemudian sekiranya hadis itu hadis yang dhaif atau lemah,
kita mestilah menyatakan bahawa hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Kita kena bagi tahu orang bahawa hadis ini lemah atau dhaif. Kalau hadis yang maudhu', hadis palsu, maka itu tidak boleh disebarkan. Tidak boleh dibaca. Kerana ia bukan daripada Nabi SAW. Jadi kita takut nanti kita jadi penyebar hadis palsu. Ataupun mereka hadis palsu. Maka Allah SWT akan campakkan kita ke dalam neraka. Walaupun niat kita tadi baik untuk mengembangkan Islam dan menyebarkan Islam, untuk berdakwah, tapi pada hakikatnya tidak baik. Kerana kita sebenarnya menjadi pereka hadis palsu ataupun penyebar hadis palsu, dan akibat daripada itu kita akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Kadang-kadang hadis itu memang hadis itu betul, sahih, tetapi lafaz yang tadi tidak tepat kerana telah diubah daripada yang asal. Tidak tepat. Asalnya hadis itu memang ada hadis sahih tentang itu, tentang satu perkara itu, tetapi lafaz tu tadi dah diubah sikit atau dah ditambah sikit. Ini tak boleh. Hadis tidak boleh dikurangi atau ditambah. Sebagaimana juga ayat Al-Quran tidak boleh dikurangi atau ditambah. Ayat itulah yang kita kena baca. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Begitu hadis juga tidak dikurangi dan ditambah. Dan artinya pun mestilah sama dengan matanya yang dalam bahasa Arab. Tidak boleh kita kurangi atau kita tambah lagi. Dia punya maksud dia itu. Kerana itulah, berhati-hatilah dalam kita menyampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, supaya kita tidak menjadi orang yang mengubah-ubah kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW, padahal kita menyangka kita berdakwah. Sebenarnya kita hanya jadi penjaja ayat Quran palsu dan hadis palsu. Jajar sana sini. Padahal kita menyangka kita melakukan kerja yang baik, iaitu berdakwah, menyebar ke Islam. Kerana itulah kita kena ada ilmu yang cukup untuk menjadi seorang da'i, untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.